GST 101 bermula. Assalamualaikum, salam muhibah. Kita kembali secara langsung dibawakan kepada anda untuk berinteraksi bersama pakar-pakar yang bakal kami tampilkan. Pada malam ini seorang lagi pakar. Saya selalu mengistilahkan mereka ini sebagai ulama GST. Apapun title gelaran yang kita berikan, mereka ini pastinya punya autoriti, wewenangan untuk menjawab soalan-soalan anda. Dan seperti mana biasa, lumrahnya kami bawakan secara langsung. Tujuan ia diadakan secara langsung adalah supaya anda boleh berinteraksi, boleh memanfaatkan ruang persada Facebook, Twitter yang disediakan. Bahkan juga nanti kita akan kemukakan soalan-soalan GST 101 setiap minggu, dan kepada soalan yang dijawab dengan betul akan memenangi RM100. Cara menjawab soalan juga akan dikemukakan nanti. Harap bersabar. Kita memberikan fokus pada malam ini. Setiap minggu kami membina satu tema, dan hari ini tema yang akan kita fokuskan adalah berkait dengan hartanah. Apa juga keresahan anda, salah faham ataupun kekeliruan, sama ada anda merupakan pembeli yang berpotensi ataupun pengusaha, juga jika ada soalan boleh memanfaatkan ruang ini selama 50 minit berbaki. 4 bulan, 2 jam, 55 minit, 23 saat di belakang pun boleh disaksikan. Merupakan tempoh sebelum pelaksanaan GST, dan sudah ada ramai yang mula mendaftar, khususnya kepada peniaga yang melewati ataupun melepasi paras threshold jualan tahunan RM500,000. Masih lagi terdapat sebilangan mereka yang boleh mendaftar. Tempatnya bagaimana nak mendaftar? Mudah saja, kurang daripada 5 minit agaknya, tak lebih daripada 10 minit kalau anda cekap menggunakan internet untuk mendaftar dalam talian di customs.gov.my. Di situ caranya untuk mendaftar, dan kalau melewati tempoh 31 Disember akan dikenakan hukuman kompaun dan juga denda. Jadi kesemuanya ini harus dilangsaikan sebelum Januari nanti. Okey, jadi banyak yang boleh anda manfaatkan dari laman sesawang gst.customs.gov.my. Di situ hampir kesemuanya dijelaskan, tetapi ada waktunya kita perlu bertanyakan soalan yang spesifik. Dan untuk tujuan itu kami mengadakan GST 101 ini sebagai suatu tutorial kepada rakyat Malaysia seluruhnya. Tetamu yang kami bawakan pada malam ini adalah merupakan penolong pengarah kastam bahagian GST, Encik Lau Taiman. Encik Lau, apa khabar? Baik. Saya pernah mengikuti penerangan oleh Encik Lau. Saya anggap Encik Lau ni antara orang yang sabarlah menangani. Seminggu berapa kali perlu menjelaskan? Seminggu dalam kurang-kurang 2 kali ataupun 3 kali. Soalan berulang-ulang tak? Soalan ada kalanya berulang-ulang, Okey. ada kalanya tidak, ada kalanya soalan baru, dan Ada soalan yang mengejutkan Encik Lau lah sepanjang. Oh, tak tergambar pula ada orang nak tanya soalan ni, ada? tidak. Kebiasaannya soalan-soalan itu berkaitan dengan industri. Okey. Sekiranya berkaitan dengan industri, kita boleh jangkakan. boleh menjangkakan setiap soalan tu, boleh kita jawab dengan beri penjelasan dengan baiklah. Soalan dari awam, malam ini kita mula tangani. 0322829062. Anda boleh manfaatkan ruang ini bertanya kepada Encik Lau soalan berkait dengan GST. Walaupun Encik Lau fokus kita pada malam ni ada berkait dengan hartanah. Tetapi saya kira kalau masih ada yang ingin bertanya soalan-soalan yang asas, boleh memanfaatkan. Encik Lau ni antara orangnya. Saya sifatkan kelompok mereka yang di bahagian GST ni ulama GST lah. Itu istilah saya berikan. Soalan berkait dengan hartanah pada malam ini. Jadi anda boleh tanyakan, juga memanfaatkan Facebook, memanfaatkan Twitter. Caranya typekan hashtag RTMGST101, dan insyaAllah nanti kita akan mengangkat. Cik Lau, belum mula pun dah bertalu-talu soalan dekat Facebook. Ya, betul. Nanti kita akan kemukakan soalan itu. Elok kita bercakap soal hartanah yang terlebih dahulu. Mungkin kita mulakan dengan memberikan ruang lingkupnya. Kalau Cik Lau hartanah ini, apa ruang lingkup yang kita bicarakan? Apakah ertinya bila kita merujuk? Hartanah di Malaysia ni kita termaktub dalam garis panduan atau perundangan negara kita sendiri. Macam tanah, kalau di Semenanjung Malaysia, tanah kita dikawal oleh undang-undang seperti Kanun Tanah Negara. Kalau di Sabah, Ordinan Tanah Sabah, dan juga di Sarawak, Kanun Tanah Sarawak. Jadi definisi hartanah tersebut adalah terdiri daripada dia daripada bawah tanah sampai ke atas langit. Itu adalah tanah kita. Dan apa-apa yang ditanam ataupun didirikan di atas tanah, itu adalah tanah. Berarti jualan tanah pun akan kena GST? Ya, jualan tanah akan kena GST, tetapi kita hartanah akan melihat, tidak semestinya. Ya, kita akan melihat apa jenis
tanah yang tersebut dimaksudkan. ya, Okey. tanah tersebut ya. Untuk dalam konteks GST ni apa polisinya? Zero rated, exempted? Kalau dari aspek GST kita akan melihat tanah, kalau tanah untuk kediaman digunakan untuk tujuan kediaman, pertanian dan juga untuk kegunaan awam, kegunaan umum tidak akan dikenakan GST. Okey. Memang tak akan kenakan Dikecualikan. GST. Dikecualikan GST. Cik Lau mengatakan kalau digunakan untuk, adakah itu merujuk kepada status tanah? Ya, status tanah dan kegunaan dia. Kalau status tanah itu pertanian tapi digunakan dibina rumah, dibina untuk tujuan komersial, kandang kambing lah. Kata macam mana itu boleh diklasifikasi? Kita melihat dalam GST kita melihat kegunaan tanah tersebut ya. Okey. Kalau tanah kosong kita akan melihat mengikut geran dia, Okey. mengikut status hak milik dia. Okey. Kalau kita melihat kalau kita tengok tanah tersebut telah dimajukan, Okey. telah didirikan bangunan di atasnya. Kalau ada bangunan-bangunan kediamannya, Okey, kediaman, maka GST tidak akan dikenakan, dikecualikan. Kalau didirikan bangunan komersial seperti pejabat, rumah-rumah kedai, Okey. gudang-gudang dan sebagainya lah, termasuk juga dengan Soho. Itu Kalau kita kategorikan dia sebagai komersial dan akan dikenakan GST. Kalau dibina banyak rumah sewa di atas itu kategori kediaman ataupun dah jatuh kategori komersial begitu? Kalau dia dah di bawah kategori kediaman, jadi tak kira lah rumah dia disewakan ataupun dibuat apa pun, tapi tujuan dia adalah kediaman, maka tidak akan dikenakan GST. Okey. Dikecualikan daripada Semakin GST. banyak Cik Lau menjelaskan, makin banyak soalan saya nak tanya ni nanti. 0322829062 untuk anda bertanya terus kepada Encik Lau Taimun, penolong pengarah custom, dan manfaatkan ruang ini. Nanti kita akan angkat beberapa soalan daripada Facebook dan juga Twitter, dan bercakap soal dikecualikan, itu statusnya pada peringkat ini. Tadi saya menyebutkan soal status tanah. Walaupun status tanah itu mungkin dinyatakan pertanian misalnya, tetapi dibangunkan usaha niaga komersial di atas itu, maka penilaiannya akan mengenakan GST dalam konteks jualan tanah itu. Kalau tanah tersebut status dia adalah pertanian, maka dia akan dikecualikan daripada GST. Tapi jika status tanah tersebut adalah pertanian, tapi didirikan rumah kedai, bangunan-bangunan pejabat, maka jualan tanah tersebut akan dikenakan GST. Okey, jadi di situ saja sudah memungkinkan banyak soalan yang dikemukakan. Apabila saya membuat pautan di internet saja mengatakan bahawa malam ini kita akan ke udara bercakap tentang hartanah, soalan pertama yang bertalu-talu datang kepada saya adalah, ini awam bertanya, harga rumah akan naik atau tidak 1 April? Ini soalan yang sangat-sangat panas ya. Memang tidak, kita telah saya sendiri pun menjangkakan soalan ini akan ditanya ya hari ini. Kita tak boleh elak. Memang tak dapat dielak. Tetapi apa nasihat saya kepada umum, kita jangan melihat kepada harga rumah tersebut ya, sebab harga rumah hari ini dengan harga rumah selepas GST dia tidak banyak berubah ya. Sebab apa? Rata-rata barang-barang bahan binaan yang ada pada hari ini juga mengandungi sales tax ya, mengenai cukai jualan. So sekiranya masuk ke era GST, maka sales tax tersebut akan bertukar menjadi GST. Betul. Dan sales tax yang kita kenakan sekarang ni adalah 10%. Ya, bila masuk ke era GST dia akan turun 6%. Ke 6%. Okey. Jadi bila dia turun ke 6%, jadi harga tu tak semestinya akan naik ya. Dia kalau naik pun dia tak naik dengan tinggi. Okey. Ya, dia naik dengan saya fikir rakyat masih mampu memiliki rumah dengan kenaikan yang sedikit tu. Di bawah struktur semasa ini 10% adalah merupakan sales tax yang dikenakan, tapi GST nanti gambarannya lebih kecil. Tetapi pada waktu yang sama kita harus menjelaskan juga dinamika ataupun faktor yang menentukan harga hartanah ada pelbagai, bukan hanya semata-mata pengiraan GST, betul? Betul. Ada pakar yang mengatakan kemungkinan naik tak lebih daripada 3%. Bagaimana mereka boleh come up dengan such figure, dengan nilai sebegitu? Saya rasa kalau naik dengan 3% itu kurang tepat, sebab dari aspek simulasi ataupun kajian yang kami jalankan, dan kenaikan yang kami jangkakan adalah sehingga 2.05%. Tak sampai 3 pun ya? Ya, tak sampai 3. Dan ada pihak yang menyatakan kenaikan hartanah tersebut melebihi 6%. Itu adalah tidak
tidak Tidak tepat, benar. tidak Okey. benar Okey. sama sekali. Bagaimana simulasi ini dilakukan dan pihak kastam boleh tiba kepada angka 2.05%? Ya, simulasi ini kita jalankan dengan kita mengeluarkan semua aspek-aspek elemen cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang ada dalam proses pembinaan. Jadi kita keluarkan semua elemen tersebut dan juga kita kalikan dengan rate yang baru dengan GST yang baru. Jadi simulasi tersebut menunjukkan keadaannya cuma 2.05%. Ya. Dalam realiti semasa, Cik Lau, saya melihat satu-satu syarikat pemaju itu, mereka bukan hanya mengendalikan pembangunan residen ataupun kediaman, ya, tapi mereka juga melakukan pembangunan untuk komersial. Jadi kepada umum di luar sana, bagaimana ingin kerana pembelian inputnya masih lagi sama. Bagaimana dinamika ini boleh ditentukan bahawa kita akan dapat memberikan jaminan bahawa kediaman akan dikecualikan tetapi komersial, sedangkan pembelian inputnya dilakukan secara pukal. Ya, Tuan Syed, actually apabila seseorang pemaju tu dia mengusahakan dua jenis projek, ya, satu projek perumahan, satu projek komersial. Jadi dalam satu masa dia memajukan satu projek. Jadi pemaju ni dia kena membuat pembahagian, ya, pembahagian di mana kita ada formula-formula yang spesifik untuk pemaju ni mengira macam mana dia mengira portion yang dikecualikan daripada GST dengan portion yang dikenakan dengan GST. Portion yang untuk rumah-rumah bangunan komersial boleh dituntut semula, ya, cukai input dia boleh dituntut semula, manakala yang bahagian kediaman tidak dikecualikan, ya. Jadi dia tak boleh membuat tuntutan semula. Kalau anda penonton merupakan pemaju, juga boleh bertanya soalan spesifik kepada Encik Lau. Fokus kita pada hari ini berkait dengan GST dan hartanah. Tapi kalau anda merupakan orang awam pun juga boleh bertanya soalan, sebab ada yang tanya, nak beli rumah ni sekarang ni ke ataupun nak tunggu 1 April ni ke? Apa tarikh keramatnya kalau nak beli hartanah ni? Haruskah mereka menanti-nantikan tarikh 1 April tu lihat harga turun atau naik, ataupun sekarang ni kena beli? Saya serahkan kepada pembeli-pembeli rumah. Tak berani nak nasihat, ya? Ya, Susah kita nak nasihat. sebab pengguna lah yang berhak menentukan sama ada harga rumah tersebut naik atau turun. Ya, sebab kalau kita melihat dalam teori ekonomi, kita teori penawaran dan permintaan. Sekiranya permintaan tinggi, maka harga rumah akan naiklah. Sekiranya permintaan rendah dan penawaran tinggi, dan secara automatiknya harga rumah akan turun. Itu saya katakan bergantung kepada pengguna, dan kita sebagai pengguna kita kena bijak bagaimana untuk menurunkan harga rumah, harga kediaman, rumah kediaman. Jadi dengan realiti itu, dengan penjelasan Cik Lau tu, saya boleh bayangkan, kalau ada panic buying, mengatakan nanti, sebab ada ramai ni hantar WhatsApp, kata beli rumah sekarang sebelum GST dilaksanakan, sebab lepas GST harga akan naik. Ini merupakan WhatsApp yang bermain dalam ruang lingkup rakyat seluruhnya, dan apabila berlaku panic buying itu sendiri akan menolak naik harga rumah, betul? Kita kena melihat, ya, saya tak berani kata betul atau tidak. Ya. Susah. Cuma kita melihat daripada aspek ekonomi semasa, ya, penawaran ke atas rumah tersebut, ya, ataupun rumah kediaman ataupun bangunan, sesuatu bangunan tersebut. Jadi dalam peralihan kepada era GST, kita akan melihat sebenarnya dia kenaikan 2.05% itu tidaklah tinggi yang mana, ya. Kalau kita melihat, memang kalau dari perbandingan daripada zaman sales tax lagi, ya, zaman cukai jualan lagi, kita melihat 2 tahun lepas berapa harga rumah, belum ada GST lagi pun akan naik. Ya, sudah naik, memang sudah naik, ya. Tambah pula sekarang ni ada pihak-pihak yang menangguk di air yang keruh, ya, di mana dikata sebabkan GST nak naikkan lagi harga. Jadi itu tak sepatutnya berlaku, ya. Itu tak sepatutnya kita jadikan itu satu alasan untuk menaikkan harga. Di dalam pemerhatian kastam pada peringkat ini, apakah sudah, saya melihat sudah ada laporan-laporan mengatakan sesetengah pemaju sudah ada kempen, mengeluarkan kempen mengatakan beli rumah sebelum GST. Berarti itu salah?
Tidak juga sebab itu adalah promosi daripada syarikat-syarikat pemaju. Tapi maksud saya maklumat yang mereka nyatakan itu salah. Ya, maklumat Tidak benar kalau ada pemaju mengatakan belilah rumah sebelum 1 April. Itu misleading kan? Itu sedikit misleading lah sebab tu kepada saya ia adalah lebih kurang kita namakan dia macam ceteris paribus. Ya, walaupun kita beralih kepada era GST dan kalau ada kenaikan tu tak tinggi dan kenaikan tu dalam sekali dan dia akan stable semula dalam satu jangka masa yang pendek dalam masa 6 bulan ataupun 1 tahun. Harga rumah tersebut akan stable balik. Ya, kita harus melihat dalam jangkaan simulasi custom, kalaupun berlaku lonjakan, berapa lama sebelum harga hartanah itu akan stabilize balik selepas pasaran rationalize realiti harga itu? Ada banyak istilah kita kena jelaskan pada malam ni penonton saya perlukan penjelasan. Kalau kita lihat dalam simulasi custom, kita mengambil kira banyak aspek bahan binaan kita mengambil kira bahan binaan kerana tak sekarang ni tak semua bahan binaan pun dikenakan cukai jualan. Ya. Jadi kita melihat ada yang mengandungi cukai jualan sebanyak 5%, ada yang 10%, ada yang tak ada. Jadi kita keluarkan elemen-elemen cukai tersebut, ya, kita keluarkan elemen cukai tersebut dan kita run kita punya sistem dan dia mengeluarkan satu keputusan keputusan tu itulah menunjukkan 2.05. Ya. Tapi simulasi itu dilakukan oleh pihak kita lah dengan asas ceteris paribus. Ya. Dan ceteris paribus bererti tidak ada perubahan di dalam struktur harga semasa. Tetapi kita tahu harga input pembuatan ada banyak faktor-faktor lain dan itu di luar daripada pengiraan sistem simulasi yang disebutkan oleh Encik Lau tadi. 0322829062. Soalan-soalan asas daripada bakal-bakal pembeli sudah pun ditangani, tapi kalau ada ingin bertanya dengan lebih lanjut lagi, boleh majukan soalan, juga boleh manfaatkan Facebook dan Twitter dengan cara menaipkan hashtag RTM GST 101. Dalam sektor hartanah ni, apabila Encik Lau melakukan latihan, selalunya apa soalan yang mereka akan tanyakan? Mereka selalu bertanyakan kepada saya soalan seperti pemaju perumahan selalunya saya selalu sering berjumpa dengan pihak industri pemaju perumahan ni dia sering bertanyakan mereka ni memajukan rumah kediaman sahaja adakah mereka perlu didaftarkan dalam GST sebab mereka memajukan rumah kediaman, kalau mereka memajukan rumah kediaman itu adalah dikecualikan daripada GST. Jadi kalau ikutkan mereka tak perlu mendaftar, tetapi kita melihat di samping mereka memajukan rumah kediaman, mereka juga ada memajukan jalan-jalan raya, longkang-longkang, parit-parit ataupun IWK, oxidation pond semua. Dan kemudiannya atau termasuk playground dan kemudiannya dia akan serahkan bahagian hartanah ini kepada pihak local authority. Ataupun diserahkan kepada kerajaan. Apabila mereka serahkan kepada kerajaan, kita menganggap bahawa pembekalan ke atas jalan-jalan dan playgroundnya ini adalah merupakan satu pembekalan yang bercukai. Jadi di situ boleh dikenakan GST. Jadi di situ boleh dikenakan, tetapi mereka diberikan pelepasan daripada mengenakan GST kepada kerajaan. Tetapi input cukai input yang dikenakan ke atas jalan raya tersebut boleh dituntut semula. Kita benarkan dia untuk tuntut semula. Jadi sekarang ni pemaju perumahan mereka bukannya pembekal barang yang dikecualikan daripada GST, tetapi mereka adalah pembekal yang bercampur, mixed supplier. So mereka kena didaftarkan. Saya boleh bayangkan pemaju takkan dia nak buat perumahan saja. Betul. Dan dengan mereka mendaftar, kalau di masa hadapan mereka berniat untuk pergi kepada sektor komersial, jadi di situ saja mereka sudah pun berada dalam sistem untuk ditangani pihak custom. 0322829062 masih lagi kami buka. Facebook dan Twitter akan kita angkat seketika nanti. Waktunya, Cik Lau, boleh kita mulakan kuis? Boleh, silakan. Ramai yang tak nanti dia tanya bila nak bagi kuis ni, tak sabar-sabar nak menang. Betul. Dia nak kumpul RM100 tu untuk bayar GST besok. Okey. Soalan kuis yang pertama kita kongsikan. Soalan yang pertama untuk malam ini. Kita ada 3 soalan, jangan tergopoh-gapah, fikirkan dahulu. Encik Ali mempunyai 2 orang anak. Ini dah macam soalan munakahat pula ni. Beliau menghadiahkan setiap orang anaknya sebuah rumah teres 1 tingkat bernilai RM200,000.
Adakah pembelian rumah teres berkenaan dikenakan GST? Susah nak jawab ni. Cubalah jawab. Sebab pilihannya cuma A atau B saja. Ya atau tidak susah. mudah. Tidak Okey, Cik susah. Ali dua-dua anak-anak, beliau menghadiahkan setiap seorang itu sebuah rumah teres satu tingkat dengan harga setiap satunya RM200,000. Soalannya, adakah pembelian rumah teres berkenaan dikenakan GST? Ya atau tidak? Keputusannya, cara untuk menjawab hanya melalui email saja kerana kami inginkan verifikasi dilakukan. Anda hantarkan email dengan memberikan jawapan yang betul berserta nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon. 3 syarat ini perlu ada, 4 bahkan. Jawapan yang betul bersama nama, nombor telefon dan juga nombor kad pengenalan ataupun my card harus diberikan. Tidak ada ke semua butiran ini, maka kami tidak akan dapat menerima jawapan anda. Jawapan pertama yang betul kami terima pada malam ini akan kami umumkan di hujung siaran nanti. RM100 menanti anda. Rakan saya ni, Mak GST ni tak sabar-sabar nak berkongsi bahannya untuk minggu ini. Entah ke manalah dia pergi cari beli rumah malam ni. Kita tengok Mak GST. Minggu ini dalam GST 101, anda bersama dengan saya, Mak GST. Kita akan berbicara berkenaan dengan implikasi industri perumahan di negara kita selepas pelaksanaan GST pada 1 April 2015 ini. Dan sekarang ini saya berada di salah satu pejabat kontraktor di ibu negara untuk kita bercakap dan bertanya kepada salah seorang pemain industri ini apakah implikasinya selepas pelaksanaan GST ini. Assalamualaikum, Cik. Saya Mak GST. Mak GST. Saya nak tanya sedikit berkenaan dengan GST ni. Boleh Tuan Haji, Waktu rumah naik ni sebenarnya banyak impact. Tengok dia harga tanah tu sendiri kan, resources, supply and demand, kemudian locality dia, location dia di mana kan. Kalau benda tu di KL, you kena compare di KL dengan dekat Mersing. Kalau di KL, you tak boleh compare dengan dekat Ulu Perak kan. That is another faktor-faktor yang lain. Kemudian kos barangan pula naik antara sebab bergantung pada resources kan. GST ni ada impact juga, tapi dia menambahkanlah benda tu, kesan kepada itu saja. Bagi orang yang ada knowledge, GST is good, bagus for the country, it's good for the negara. Dalam segi collection semua orang kena kan. Itu dari segi generally sepatutnya macam tu, sebab kita hanya menggunakan satu cukai saja. Tapi adakah pendidikan ini diterima pakai oleh semua orang, dipahami oleh semua orang? Dia kena bagi pendidikan dulu, baru boleh, bagi saya kena bagi kepahaman itu dulu. Kami punya pemikiran dulu, bila kita daftar, ini kami mengamalkan. Sebab kita benda ni peringkat awal kan. Saya pun dah bincang dengan staff saya, especially yang engineer saya dengan saya punya director. Kita fikir, bila kita dengar penerangan tu, kita cuma nak jadi pembayar cukai lah, instead of kita collect cukai untuk government. Susah, di segi accounting tu susah. Kan, sebab inilah satu-satu. Tapi bila saya dah bersama-sama kawan-kawan kontraktor yang lain, nampak kita punya claim GST tu cuma sekali aja habiskan kepada invoices tu kan. Jadi kalau progress payment sebulan sekali je. Jadi tak susah dari segi accounting. Jadi saya memang akan daftar. Sekarang ni kami berada di lokasi untuk membuat tinjauan di tapaknya untuk melihat sendiri keadaan di sini. Untuk segmen minggu ini, saya Mak GST bersama dengan kontraktor dan juga pegawai-pegawai lain yang bertanggungjawab melawat sendiri tapak projek di sini yang bakal siap tak lama lagi. Jadi kepada anda semua orang ramai yang mungkin ada persoalan berkaitan dengan GST dan juga perumahan, bolehlah ajukan soalan itu kepada tetamu di studio. Kerana apa? Saya dah nak balik selepas tengok projek ni. Jadi kepada anda semua, teruskan menonton GST 101. Tuan Haji, jom.
Okey, bersama Encik Lau Taiman pada malam ini, penolong pengarah custom. Kita sudah ada menerima banyak soalan di Facebook dan Twitter. Seketika nanti kita akan angkat. Dan ada juga soalan yang dihantarkan melalui email. Dia jawab soalan kuis, dia terus hantar soalan berkait dengan soalan hartanah pada malam ini. Apakah kita boleh kongsikan nanti bila kita bersedia untuk kongsikan soalan melalui email selain daripada Facebook dan Twitter yang kami sediakan? 0322829062 juga boleh anda manfaatkan untuk bertanyakan soalan terus kepada Encik Lau. Tadi dalam penjelasan, saya tak tahulah entah kenapa Mamat JST ni dia bertutup segala bagai. Macam tak lari daripada cukai je. Bila nak minum dengan Mamat JST pun saya tak pasti. Tapi gambaran tadi ada disebutkan bahawa Encik Borhan tadi mengatakan bahawa kepada mereka yang berpengetahuan sebenarnya GST ni bagus. Tetapi bukan itu yang saya nak angkat. Kerana beliau menyebutkan tadi apabila GST ni diperkenalkan, ada kenaikan tapi sedikit. Itu yang disebut. Sedangkan cukai jualan sebelum ni 10% dan GST adalah 6%. Apabila GST menggantikan, kalau setris paribus berarti penjimatan 4%, cuma ada faktor-faktor lain. Jadi untuk kita conclude atau kita menyatakan bahawa akan ada kenaikan disebabkan oleh GST tidak juga tepat dari segi prinsipnya, bukan betul begitu? Ya, kalau kita lihat bahan-bahan binaan tak semua yang ada cukai jualan ada yang setengah, yang ada 5%, ada yang tak kenakan. Contohnya macam kalau simen batu sekarang ni tak dikenakan GST, tapi bila waktu GST nanti benda tu akan dikenakan GST. Dan juga kalau tidak ada sales tax pada waktu tidak ini. ada. So kalau kita jadi lihat melihat kalau selepas GST nanti batu-batu ni akan ada sales tax. Dan juga jubin ataupun tiles mozaik kita pakai tu cukai dia memang tinggi kalau import dan sales tax dia dikena 10%. Jadi dia akan jatuh ke 6% dan mungkin akan dia macam akan balancekan balik lah sebab yang ni tak kena, yang ni akan kena GST. So dia akan balancekan balik. Apabila balancekan balik dan tidak sepatutnya harga rumah tersebut akan naik dengan tinggi mendadak lagi. Jadi inilah semua pengiraan yang telah diambil kira sewaktu melakukan simulasi itu Ada yang sebelum ini tidak kena cukai, kini dikenakan GST, tapi ada pula jualan yang dikenakan 10 kini sudah turun ke 6%. Kesemuanya itu di offset, kemungkinan kenaikan maksimum sehingga 2.05%. Itu pengiraan yang telah dibuat oleh pihak custom. Kita lihat soalan di Facebook, Mohzan Ob Zahrin. Cukai tanah berdasarkan nilai tanah dan cukai pintu berdasarkan nilai rumah. Adakah kedua-duanya diganti dengan GST atau akan di-GST-kan? Soalan daripada Mohzan. Ya, mungkin Cik Mohzan ni risau tak kena bayar cukai pintu dengan tinggi, tambah lagi dengan GST. Tapi Cik Mohzan jangan risau sebab cukai pintu, cukai yang dikenakan oleh kerajaan, apa-apa cukai yang dikenakan oleh kerajaan tidak akan dikenakan GST. Tidak tertaluk kepada GST. Cukai pintu, cukai assessment, sebab as long dia sebagai regulatory dan enforcement function, kita tak akan kenakan GST. Encik Lau, di dalam realiti hari ini kita melihat bagaimana satu-satu pembangunan itu bercampur. Kita ada kediaman bersama dengan komersial. Kini sudah ada banyak apartmen, di bawahnya adalah merupakan pusat beli belah. Jadi bagaimana demarcation line-nya di antara kedua ni? Apakah terpalit harga pihak pembangun, pemaju itu, di bawah itu komersial, di atasnya adalah kediaman? Ya, kalau kita lihat trend pembangunan masa kini memang itulah trend dia satu kawasan yang kalau kita lihat hak milik tanah tersebut, title tanah tersebut adalah komersial. Bila didirikan komersial, dan bawah shopping kompleks, atas buat kondominium bila atas dibuat kondominium itu adalah jenis kediaman. Jadi kondominium tersebut tidak akan dikenakan GST, dikecualikan daripada GST. Dan sebaliknya komersial, tapak komersial ataupun shopping kompleks yang ada di bawah tu adalah tertakluk kepada GST. So bila kita melihat dari segi harganya pula, dan memang harga tersebut sebab memang dah komersial tetapi jangan risau, kita kondominium tersebut tidak tertakluk kepada GST sebab dia status kediaman. Jadi walaupun dia dibina di atas tapak komersial tapi kegunaannya adalah kediaman, maka GST tersebut dikecualikan. Bagaimana dengan kawasan parking ini?
Apakah khidmat parking ini akan dikenakan GST macam mana? Ya, kalau kita membeli kondominium ni membeli kondominium, kita akan dapat satu parking ataupun dua parking tersebut. Kalau kita adalah pemilik kondominium tersebut dan parking tersebut adalah atas hak pemilik tersebut, maka parking tersebut juga dikecualikan daripada GST. Tetapi kalau pemilik tersebut memiliki lot komersial dan dia memiliki parking tersebut, maka parking tersebut juga tertaluk kepada GST. Dia kena ikut tuan dia kat siapa, status tuan dia. Tuan dia milik kondo, dia kena GST. Kalau tuan dia tak kena. Saya membayangkan renyahnya nanti custom nak ikut semua ini. Sistemnya already in place untuk kita memantau ke semua ini. Tidak juga, sebab kita dalam GST ini kita adalah self-regulatory. Self-policing. Kita namakan dia self-policing. Jadi pihak pengguna ataupun pihak yang membekalkan perkhidmatan tersebut ataupun barang tersebut yang perlu mengikrar mengemukakan filing dia return mengemukakan return melalui borang GST 03 setiap bulan berpandukan pada taxable period dia bila. Kalau bulanan dia kena hantar filing dia, dan semua filing tersebut, semua pembekalan dia harus diikrarkan dalam borang GST nombor 3 tersebut. Dan selepas dia diikrar tersebut, kita akan melihat sekiranya cukai input yang telah dibayar oleh pembekal tersebut adalah lebih tinggi daripada cukai output yang dipungut oleh pembekal tersebut, maka kerajaan dalam masa 14 hari bekerja, kerajaan akan pulangkan balik kepada pembekal tersebut. Self-policing ini kepada mungkin pemain industri mereka sudah menyertai banyak kursus-kursus pendedahan oleh pihak custom. Tapi kalau pemaju ataupun pemilik premis yang saya tak pasti, mereka ada yang 16 buah rumah, ada yang 30, saya tahu ada yang 36 buah rumah, dan itu perniagaan bagi dia. Mereka ini bagaimana untuk mendapatkan input self-policing ini semua? Tidak ada masalah. Kalau seseorang itu memiliki berapa unit rumah pun tidak ada masalah. Sebab status rumah tersebut masih kalau digunakan sebagai kediaman akan dikecualikan daripada GST. Jadi tak termasuk sewa dia. Termasuk sewa, kalau disewa, dia pajak, itu juga tidak dikenakan GST. Okey, 0328296062. Saya mula mengangkat Twitter pula. Fazil Latif bertanya, "Salam, kenapa harga rumah dijangka naik?" Kita angkat saja komen ini. Saya minta Encik Lau nanti komen. Kenapa harga murah dijangka naik? Adakah disebabkan material construction tidak dikenakan GST? Maksudnya mungkin Encik Fazil beranggapan oleh kerana tidak dikenakan GST, jadi dia nak impose untuk dapatkan keuntungan, maka harga rumah dijangka akan naik. Tidak begitu Tadi kita dah jelaskan tadi berkenaan dengan harga rumah, dan kalau naik pun sedikit saja sebab rata-rata selepas era GST nanti semua bahan binaan akan dikenakan GST. Dan juga jika kontraktor mereka tidak kiralah kalau mereka bina rumah kediaman ataupun rumah komersial, bangunan komersial, maka kontraktor ni tak ada masalah, dia boleh tuntut semula cukai input dia. Kecuali dengan pemaju, sebab kalau dia bina mix supplier dia sebagai mix supplier, so dia kena buat pembahagian yang mana dikecualikan dan yang mana yang berkadar standard. Cuma yang bahagian yang berkadar standard saja yang boleh dituntut semula. Okey, Encik Lau, kami menghimpunkan komen-komen di lapangan, jadi orang ramai juga ingin bertanyakan soalan. Ini semua kerja rajin yang dilakukan oleh Mat GST ni, jadi kita ikuti pandangan orang ramai berkait dengan GST dan sektor hartanah. Jadi saya tujuan kemarin memang nak cari rumah lah kan. Itu, tapi saya tengok harga rumah sekarang ni memang terlampau tinggi. Jadi di luar kemampuan kita lah maknanya kan. Sedangkan projek yang saya pergi ni pun maknanya dia buka harga pun 600,000. Jadi saya rasa kalau orang macam pendapatan sederhana macam saya ni memang tak mampu, terus terang cakap lah kan. Sedangkan kalau ikut GST tadi katakan, kalau ikut ke tahun depan katakan start GST, maknanya dilaksanakan, maknanya kalau ada kemungkinan rumah ni lagi mahal. Pada pandangan saya lah, itu yang saya dapat bagi tahu lah, benar kan?
Saya rasa harga rumah lagi naik lah. Lepas GST ni. Jadi nak beli tu rasa berat sikit lah sebab mahal rasa lah. Perancangan nak beli rumah. Tapi tengok harga 100 ke atas tengok harga kan. Tu yang masalah tu. Bagi yang kita mampu milik ni kan, nak beli dekat 100 lebih ke atas tu memang tak mampu lah. Rumah dah tentu makin naik lah. Lepas GST ni. Perancangan tu ada tapi buat masalah ni tak mampu lagi lah. Harapan saya tu kalau boleh harga barang, harga rumah tu jangan terkawal lah, jangan naik sangat lah. Macam kita ni berniaga, yalah harga barang kalau naik tinggi sangat susah juga kan. Nak berniaga kan. Kalau naik tu kira kita orang macam yang tak ada rumah ni nak beli susah lah kalau dah GST naik kan. Macam itulah. Semoga barang-barang tak naik lah. Semua orang kata apa, rumah semua kira kalau boleh tu janganlah naik kan. Untuk orang susah nak beli kan. Orang senang tak apalah. Kalau orang susah macam mana, tak mampu kan nak semua nak sediakan duit semua. Tujuan saya datang malah nak mencari rumah lah. Tapi tengok keadaan tu rumahnya mahal sangat lah. 600,000 ke atas tu rasanya tak mampu lah nak beli kan. Kalau nak kata naik tak naik pun tak tahu jugalah kan. Tapi kalau tak naik pun rumah tetap mahal pun tak mampu juga nak beli. Kalau naik lah kan, maknanya lagi tak mampu lah. Harapan tu rasa kalau ada GST maknanya kerajaan tahu kan. Dari 6% apa tax tu mungkin dia tahulah harga rumah tu berapa. Mungkin dari situ dia boleh buat perancangan apa-apa lah kan untuk rakyat yang pendapatan sederhana kan, rendah. Inilah. Sebab kalau harga macam 600,000 ni, kalau harga kalau gaji 5,000 pun rasa tak cukup kan. Dan rumah kalau harga 400,000 pun dah 2,000 sebulan kan, 600,000 lagi. Mahal lah kan. Memang tak mampu lah rasanya. Okey, itu keresahan orang ramai berkait dengan harga naik atau tidak. Dia bukan hanya menyentuh dalam aspek harga hartanah, tetapi juga menyeluruh, dan itu telah pun kita tangani sejak awal daripada episod pertama. Ini episod kelima GST 101. Tapi masih lagi timbul keresahan-keresahan begitu, dan disebutkan tadi soal bimbang harga rumah akan naik. Realitinya kawalan harga rumah bukan di bawah ruang lingkup GST. Maknanya ada tak ada GST harga rumah akan naik juga. Elok kita berikan gambaran itu kepada penonton kita. Ya, kita melihat ya kalau harga kalau dikatakan harga rumah tersebut naik sekarang ni belum lagi GST, rumah pun dah naik mendadak ya. Jadi harga rumah tu dinaik, kita kena lihat beberapa faktor. Satu, faktor tanah tersebut sendiri ya. Yang kedua, faktor lokasi tanah tersebut, di mana letaknya tanah tersebut. Kalau di area bandaraya macam di Kuala Lumpur ni memanglah harga rumah teres pun dah naik 700-800 ribu. Ya. Kalau di tempat yang outskirt sikit, di luar bandar sikit tu mungkin harga rumah tersebut tak setinggi yang di Kuala Lumpur ya. Jadi kalau kita lihat faktor dia, faktor tanah tu yang memainkan peranan penting, sebab setiap tahun nilai tanah tu yang akan meningkat. Nilai tanah tu yang akan menyebabkan harga rumah tersebut naik. Ya, sebab tanah memang tak, orang kata tak rugilah kalau kita beli tanah ya, sebab harga ni memang akan naik. Itu faktor dia, faktor utama dia. Tentang harga tanah. Cik Lau, kita ada dua lagi soalan yang ingin kongsikan. Ramai yang menantikan bila keluar soalan kedua ni, tak sabar nak jawab. Agaknya senang sangat kot soalan kita bagi ya. Jadi kita cuba tengok soalan kedua untuk malam ini. Mungkin susah sikit. Apakah soalan kedua GST 101 malam ni? Soalan kedua, kesemua hartanah berikut adalah tertakluk kepada GST kecuali A, bangunan pejabat, B, rumah kedai, C, ladang kelapa sawit. Jadi yang manakah dikenakan GST, melainkan pilih salah satu daripada tiga ini, A, bangunan pejabat, B, rumah kedai, atau C, ladang kelapa sawit.
Jadi ini soalan kedua. Penerbit saya kata masa dah tinggal sedikit, kita kongsi terus soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga terus saja. Encik John, ini tidak ada kena-mengena dengan hidup atau mati, sekadar nama yang diberikan. Encik John memiliki sebuah kondominium mewah di KL. Badan pengurusan bersama JMB MC Management Council. Management Corporation. Management Corporation memungut fee dan yuran setiap bulan. Fee dan yuran seperti berikut dikenakan GST kecuali, saya nak tanya soalan ni tadi tapi dah jadi soalan kuis. Tak apalah, kita jawab jugalah, lepas ni masih perlu diberikan penjelasan. Soalannya, jawapannya tak sempat saya baca tadi, tak apa. Cara-cara untuk anda menjawab, berikan email, hanya email saja yang akan kami tangani, gst101@rtm.gov.my. Berikan jawapan yang betul beserta nama, nombor MyCard dan juga nombor telefon. Itu syaratnya. Kalau tak hantar tiga ni, hanya jawapan saja pun kami akan tolak. Jadi harus dihantar email. Email pertama yang menjawab dengan betul, maka kita akan berikan hadiah tunai RM100. Dan kalau anda telah menjawab dengan betul untuk episod-episod lepas pun akan disqualify automatik. Tengok nama menang sama macam minggu lepas. Ada ramai yang menanti ni, dia nak RM100. Dia tertunggu-tunggu RM100 minggu ini. Kalau anda telah menang minggu lepas, maka juga akan disqualify. Jadi kita beri ruang seramai mungkin untuk menang RM100 saban minggu dalam GST 101. Dalam konteks ini, sesebuah kini ada banyak pembangunan kediaman, rumah pangsa, kondominium ya. Dia ada pengurusan, ada pertamanya sama ada pengurusan itu bersifat sebagai NGO, sebagai satu tabung amanah ataupun sebagai sebuah syarikat. Jadi bagaimana kedudukan mereka ini? Apakah akan dikenakan GST atau tidak? Pada kebiasaannya kita melihat badan pengurusan bangunan-bangunan ataupun JMB, kita kenali dia sebagai JMB ataupun Management Corporation. Ya, badan-badan ini dia akan memungut fee ataupun yuran ataupun maintenance fee, sinking fund dan insurance ataupun apa-apa security fees dan semua dia akan pungut dia akan pungut daripada pemilik kondominium ataupun tuan punya rumah. Ya, apabila dia pungut tu, dia akan kenakan GST. Ya, GST akan dikenakan. Sebab apa kita kenakan GST? Ada yang pihak datang berjumpa dengan saya, dia bertanya kepada saya, kami tidak menjalankan perniagaan, kami tidak membekalkan apa-apa barang ataupun perkhidmatan kepada penduduk. Ya, tetapi di sini kita kena melihat dalam Akta GST itu sendiri, dalam Akta GST dia menyatakan bahawa JMB MC ini adalah dianggap sebagai menjalankan perniagaan. Dia membekalkan perkhidmatan kepada penduduk. Maka sekiranya JMB tersebut memungut lebih daripada RM500,000 setahun, maka dia dikenakan berdaftar dengan GST. Kecuali JMB ataupun MC yang diberikan status low cost ataupun low medium. Low medium itu dikecualikan daripada GST, tidak dikenakan GST. Jadi bukan bererti sesebuah JMB itu harus berdaftar sebagai sebuah syarikat. Tidak perlu. Maknanya di dalam klausa Akta GST itu dia mengambil kira apa? Orang perseorangan, NGO, persatuan juga boleh mendaftar sebagai kalau kita berdaftar dekat GST, masuk dalam portal kita yang kita berdaftar, kita akan masukkan association, di bawah association. Kalau persatuan dalam sebagai persatuan, kategori persatuan. So tidak ada masalah lah sebab dan orang yang bertanggungjawab adalah council members council members yang dilantik oleh penduduk tersebut adalah bertanggungjawab untuk mendaftar GST dan juga submit return submit menghantar penyata GST mengikut taxable period yang diberikan selepas mereka mendaftar tersebut. Adakah semua fee dan charge bagi kediaman itu akan dikenakan GST ataupun hanya fee dan charge tertentu saja? Ya, fee dengan charge tertentu saja. Yang tidak dikenakan GST adalah macam quick rent cukai tanah, cukai pintu, itu tidak dikenakan GST. Dan sekaligus kita telah menjawab soalan kuis tadi. Kalau mereka perhatilah, kalau penonton kita rajin dengar perbualan kita, sebenarnya jawapan semua ada dalam perbincangan semua ada dalam.
Jadi anda boleh memanfaatkan masih ruang di Facebook dan Twitter, ada beberapa minit berbaki ni, tapi saya mula mengangkat soalan-soalan yang dikemukakan di Facebook. Setengahnya soalan yang berulang-ulang, tapi elok kita berikan penjelasan kerana keresahan ataupun salah faham masyarakat ini elok kita tangani. Wan Naim bertanya, adakah GST akan memberikan kesan berantai? Sebagai contoh, satu barang dikenakan GST, barang lain akan turut terkesan disebabkan harga barang tersebut yang dikenakan GST. Kesan berantai daripada GST ini. Kalau dalam GST kita tak dikenakan kesan berantai ya. Kalau dalam cukai jualan ya, dalam era sales tax dan service tax ya, cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan ini, kesan berantai dikenakan ya. Cukai yang berganda akan dikenakan ya. Yang kita sekarang ni hari ini kita membayar cukai berganda. Lebih daripada apa yang sepatutnya kita bayar. Ya, tapi dalam GST nanti kita cuma membayar 6% sahaja. Di mana kalau kita lihat rantaiannya daripada pengilang kepada pemborong, dia akan charge 6% kepada pemborong. Kemudian pemborong akan tuntut semula 6% tersebut. Ya, jadi tak ada kesan cukai dalam harga barang tersebut. Kemudian pemborong akan menjualnya kepada peruncit. Ya, dia akan charge 6% kepada peruncit dan peruncit yang berdaftar akan menuntut semula 6% yang dikenakan. Jadi tak ada elemen GST dalam harga oleh peruncit tersebut. Dan kemudiannya peruncit akan memindahkannya kepada consumer ataupun pengguna yang kena tanggung 6%. Jadi dia tidak bertokok sehingga ke peringkat bawah. Tidak ada berganda, tidak ada kesan-kesan berganda. Itu yang keunikan GST ni, yang telus ya, yang boleh saya kira menjimatkan ya, kita tak perlu membayar cukai yang tinggi berbanding dengan era sekarang ini di mana ada gandaan-gandaan dia ya. Saya mengambil contoh, katakan ya, kita membeli minuman ringan ya, minuman bergas tu, kalau kita pergi di outlet yang fast food ya, fast food outlet ya. Kita pergi fast food outlet ya, masa pemindahan daripada kilang ke fast food outlet dah dikenakan 5% cukai jualan. Kemudian cukai jualan tersebut tidak boleh dituntut semula oleh fast food outlet tersebut. Dan fast food outlet tersebut akan menambahkan lagi 6% kepada pengguna. Apabila ditambah 6%, memang seolah-olah kita macam membayar 11%. Ya, dia berganda, cukai atas cukai. Jadi bila dalam era GST, keadaan begini tak akan berlaku. Ya, apabila dipindah ke fast food outlet tersebut, dia akan tuntut balik cukai tersebut. Jadi elemen barang tersebut, cukai tak ada dalam perniagaan dia. Ya. Ada yang bertanya dengan saya ni, soal harga ni inklusif ataupun berada di luar. Kalau dalam hartanah ini bagaimana? Apabila nanti komersial ya, apabila dinyatakan satu harga, adakah nanti akan selepas itu dinyatakan bertambah GST jadi begini, ataupun sebenarnya harga itu sudah inklusif GST di dalam harga hartanah? Ya, dalam perundangan GST ya, semasa kita menandatangani kontrak ya, jual beli, dan kita mengharapkan dalam perundangan GST kita menyatakan bahawa cukai GST tersebut hendaklah termasuk dalam harga semasa kita menandatangani. Tak akan bertambah disebabkan oleh GST itu. Inklusif sifat dia. Apapun harga nanti telah termaktub di dalamnya GST, tapi dalam resit mungkin dinyatakan. Ya, dalam resit dia berbeza. Akan dinyatakan berapa nilai GST-nya. Cik Lau, kita sudah di hujung rancangan. Ingin dikongsikan keputusan kuis yang dikemukakan tadi. Jadi keputusan untuk ketiga-tiga pemenang. Kita ikuti siapakah pemenang pada minggu ini. Faiz bin Fazil, Nurul Huda binti Zakaria dan Chim Kim Ming. Muda-muda semua. Ada seorang tu yang hampir seusia dengan saya. Tahniah kepada Faiz, Nurul Huda dan juga Chin berkait dengan soalan GST hartanah ini, dan itu merupakan pemanggil ataupun penjawab pemenang kuis untuk Saban Minggu. 100 setiap seorang. Boleh kita tambah ke minggu depan? Hadiah ni, kalau saya rasakan kalau kuis ini ditambahkan lagi jumlah hadiah yang pemenang, mungkin akan ada banyak lagi yang akan berbondong-bondong menantikan. Mungkin dalam salah faham yang paling mencolok di dalam aspek hartanah terhadap GST yang perlu kita betulkan, apa dia, Cik Lau?
dalam aspek hartanah ni yang ketara, yang amat ketara, yang mengelirukan adalah seperti Soho, bangunan-bangunan Soho. Soho dikira kediaman atau komersial? Soho, kita melihat Soho tu, kalau kita lihat perkataan Soho tu sendiri, Small office, home office. Jadi secara langsungnya bila dia katakan small office, home office, commercial. perkataan office itu adalah commercial. Dengan itu kita menganggap, kita mentakrifkan Soho, Sofo Commercial adalah commercial. Soho macam-macam. Ya. Selagi ada office tu, kalau digugurkan nama office tu maka dia jadi kediaman lah. Dan kita juga akan melihat karakteristik dia macam mana, keadaan bangunan dia macam mana. Kalau bangunan untuk kediaman, mungkin kita akan lihat memang karakter dia macam kediaman. Ada 3 bilik, ada dapur, ada dining, ada living room, semua tu. Jadi kita akan anggap itu adalah kediaman, maka tak dikenakan GST. Adakah selepas ini pemaju akan reclassify namanya? Ini bukan Soho. Ini resident premium resident dengan sekaligus mengelak. Apakah itu akan memberikan keuntungan kepada mereka kalau mereka mengelak? Kita tidak menghalang pemaju-pemaju untuk mendirikan apa jenisnya bangunan pun. Selagi mereka dapat identify dapat menyatakan dengan jelas apakah jenis bangunan tersebut. Kalau bangunan tersebut memang didirikan untuk tujuan komersial, maka GST akan dikenakan. Tapi kalau didirikan untuk kediaman dan di bawah HDA, Housing Developers Act, di bawah akta berkenaan, maka tidak dikenakan. Semakan karakteristik ni akan dibuat bila? Karakteristik ni memang dah dikeluarkan, ada dinyatakan dalam kita punya perintah pengecualian, perintah GST pengecualian, ada di dalam tersebut, dan kita ada nyatakan, dan mungkin dalam elaborate lanjut nanti mungkin kita akan keluarkan dalam kita punya guide lah. Okey, Encik Lau, terima kasih. Bila-bila senang datang lagi. Ada lagi soalan-soalan yang belum sempat kita tangani, nanti mungkin setengahnya kita akan cuba tangani secara dalam talian, terus email ataupun jawab melalui Facebook. Jadi kita jumpa lagi untuk episod akan datang GST Minggu Harapan pukul 9 malam Ahad secara langsung di TV1. Jumpa lagi.